Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nusalli wa nusallimu ala hadhan nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam. Mana tak ada Tuan Imam? Dia di Alhamdulillah. Jadi juga yang dikasihi Tuan Haji Daun, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi. Walaupun malam ni dia jadi cuti tersebut. Jadi cuti tersebut ni kawan-kawan pakai ambil kesempatan lah. Ada yang nak balik kampung, ada yang nak pergi berjalan dan berbagai-bagai lah. Masa duk kerja dulu, kalau ada cuti-cuti terkapit ni memang sonok lah. Zaman dulu lah. Jadi alhamdulillah, tak apa, yang ada aja dah. Yang ada lah insya-Allah. Yang kita ada ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masih berada dalam suasana Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid yang sebenarnya, tapi orang Melayu panggil Maulud. Orang Kelantan kata mulut. Sebab bulan Rabiul Awal ni memang banyak jamuan. Zaman-zaman ada ngaji di Kelantan dulu, kalau bulan Rabiul Awal ni kira tak masalah. Jadi masyarakat panggil macam panggil. Jadi alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ana pun tak tahu surau kita ni dah buat sambutan ke belum ke, adakah ustaz ceramah ataupun tidak, belum. Jadi ana ingat tak apalah, kita sebut malam ni lah insya-Allah dah. Kita ambil peluang lah insya-Allah. Sebab berkaitan dengan Maulidir Rasul ni perbincangannya terlalu luas. Sama luas dengan Islam itu sendiri. Itu maksudnya lah. Cuma ana nak ajak malam ni untuk sama-sama kita bincangkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam konteks amal Islami. Maknanya untuk nak beramal dengan Islam. Wallahu a'lam. Tapi tak tahulah boleh habis ke tidaknya 33 slide. Ni yang ketiga dah. Tadi di Masjid Putra tak habis juga. Jadi kertas ini, slide ini disediakan untuk malam besok. Satu masjid di Jenderam jemput. Jadi apabila sedia ni, di samping tu kita gunalah juga di tempat-tempat lain. Jadi tak berat sangatlah penceramah nak buat kajian dan sebagainya lah. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Jadi dalam hal ini Allah sebut wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah sebut ayat ini, dia kata kami tidak mengutuskan
wahai Muhammad. Tak. Melainkan untuk manusia seluruhnya. Maknanya Nabi diutuskan ini bukan untuk orang Arab saja, bukan orang Mekah saja, bukan orang Madinah saja, tetapi Nabi diutuskan kafah seluruhnya. Sebab la nabiyya ba'di, kata Nabi, tak ada lagi Nabi selepas aku. Maknanya Nabi Muhammad ini adalah yang terakhir. Jadi apakah mesej yang nak disampaikan oleh Nabi? Apakah mesej yang nak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira ni maksudnya nak bawa berita-berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman. Naziran, dan juga pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Ada orang yang ikut Islam dan ada orang yang menentang Islam, dua-duanya. Jadi Nabi diutuskan inilah, dua golongan inilah, golongan ini. Lalu Nabi sebut walakinna aksarun nasi la ya'lamun, sayang. Dia kata sayang, ramai di kalangan manusia yang tidak mengetahui hakikat ini. Aksar ni maknanya banyak, kebanyakannya. Ada yang faham tapi banyak yang tak faham. Itu maksudnya lah. Itu maksud yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kalau sebut Rabiul Awal, sudah tentulah dianya berhubung kait dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai cara dan bentuk. Di Malaysia lah, di Malaysia. Cuma di Perlis ya dia tak sambut Maulidur Rasul. Tak apa, tak sambut tak apa dah. Di Perlis dia orang tak sambut Maulidur Rasul ni. Tak apa dah, tak masalah. Cuma kita ni sambut Maulidur Rasul dalam pelbagai. Ada yang buat forum, ada yang buat perarakan, ada yang buat ceramah, ada bermacam-macam. Lepas itu baru ini 2 hari di Masjid Mizan penuh dengan program, di Surau Sepak penuh dengan program, di Masjid Putra penuh dengan program. Baik itu kalau kita tak buat pergi situ pun tak apa dah. Tapi kalau kita pergi dan buat, lagilah bagus. Alhamdulillah. Tak apa tuan-tuan lah. Tak ada masalah. Di Jenderam tu pula, esok ni dia orang start daripada kuliah subuh sampailah ke malam. Minta ana buat ceramah lepas Aisyah. Lepas Aisyah ni tuan-tuan. Tak tahu nak cerita lah. Ada yang dah balik ke apa, ikutlah tak. Nak kita tak apa, tak ada masalah, insyaAllah. Itu satu bentuk. Yang kedua, menjadi tradisi masyarakat umat Islam di dunia ini bagi menyatakan penghormatan dan sanjungan mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyelamat kepada umat manusia sejagat. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik itu kata-kata pakai buat. Kata-katanya pakai buat. Kenapa? Nak menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi tidaklah wasiat, ataupun Nabi kata apabila aku meninggal, aku wafat, buatlah sambutan ulang kelahiran. Nabi tak suruh pun. Tapi kita yang sama-sama mengambil peluang ini sebagai mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik itulah, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya kita ambillah sedikit masa untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya. Cuma persoalannya, apakah sambutan ini benar-benar tercapai seperti yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sampai ke tidak
sambutan ni, ataupun bagaimana? Masa dulu-dulu ana duk jadi imam di Masjid Putra, kita duk buat sambutan daripada Masjid Mizan ke Masjid Putra. Di Masjid Putra itulah dalam pukul 9 atau 9 lebih sikit tu sampai di Masjid Putra. Maka kita mulakanlah di situ, dengan ceramahnya, dengan forumnya dan sebagainya. Habislah sekitar dalam 12.30 ataupun dekat pukul 1. Jadi tadi pakak bawa spanduk belakang, Rasulullah menjadi ikutan kami, Rasulullah membawa rahmat, dan berbagai-bagailah spanduk tadi. Sampai di Masjid Putra, dekat dah waktu zuhur, muazzin pun azan lah, kumandangkan azan. Jadi hadap pakak bawa spanduk tadi ni, pakak balik belakang, tuan-tuan. Yang mana ikut Nabi itu tak tahu. Yang kata ikut Nabi itu tak tahulah. Sebab itu sembahyang berjamaah ini merupakan satu sunnah yang besar. Sebab itu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal sembahyang berjamaah. Allahu a'lam. Ada setengah kata 3 perkara yang Nabi tak pernah tinggal daripada berjamaah. Nabi tak pernah tinggal sembahyang berjamaah, Nabi tak pernah tinggal bermusafir berjamaah, maknanya Nabi tak pergi seorang-seorang, dan juga Nabi tak pernah makan seorang-seorang, Nabi makan berjamaah. Tu dia 3 perkara tu dia katakan Nabi tak tinggal. Allahu a'lam. Dululah, sekarang tak ada lah kena. Itu cerita dulu tu, cerita dulu 10 tahun dulu lah, 10 tahun dulu masa dia jadi tu imam dah. Allahu akbar, masya-Allah. Ataupun sambutan ini hanya merupakan satu tradisi tahunan semata-mata. 12 Rabiul Awal buat sambutan, 12 Rabiul Awal buat sambutan. Tapi akhlak orang Islam masih lagi tidak berubah. Contoh, tak berubah. Inilah di antaranya yang menjadikan apa yang perlu kita mengambil pelajaran. Sebab yang sebenar-benarnya kita atau tujuan sambutan ini, sambutan Maulidir Rasul, adalah untuk nak mengagung-agungkan peradaban Islam sebagai satu sistem hidup seperti mana yang disebutkan oleh Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ini dia tujuannya. Kata Allah, apa sahaja yang dibawa kepada kamu oleh Rasul kamu, hendaklah kamu ambil. Dan apa-apa yang ditegah ataupun dilarang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ini dia, tuan-tuan. Inilah kita sambut Maulidir Rasul, kita nak ambil apa yang Nabi suruh dan kita nak tinggal apa yang Nabi larang. Itu dia matlamat dia. Itulah matlamat dia. Allahu akbar, masya-Allah dah. Maka dengan sebab itu bahasa kasarnya dah. Kasar sikit. Dia kata, apalah gunanya sambutan Maulidir Rasul sedangkan ajaran baginda tidak diikuti dan tidak ditatbikkan, dilaksanakan dalam kehidupan kita sebagai individu ataupun dalam keluarga ataupun dalam masyarakat dan juga dalam negara. Apa gunanya? Apa guna? Akhlak kita tak berubah, rumah tangga kita tak ada beza, masyarakat kita tak ada beza, negara kita tak ada beza. Itu kasar sikit lah. Itu kasar sikit ayat tu lah. Tapi apa, kita sama-sama tengok, tuan-tuan, sama-sama perhatikan lah. Selepas 66 tahun
kita sebut Maulid Rasul ataupun kemerdekaan kita lah. Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Itu sedikit muqaddimah dia lah. Muqaddimah dan insya-Allah. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu soalan, kenapa kita perlu mengkaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Kalau kita kaji fiqh sebab kita nak beramal, kita kajikan tauhid kerana kita nak meyakini diri kita. Persoalan, kenapa kita mesti mengkaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Kata Dr. Mustafa As-Sibai di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Durus wa Ibrah, dia kata pengajaran dan pedoman, terdapat 5 perkara yang perlu kita mengkaji sirah. Ada 5 sebab kita mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, sirah ni jarang ataupun adalah setengah-setengah surau masjid yang mengajar sirah, tapi tak semuanya. Tapi fiqh tauhid semua surau mengajar tu sirah ni. Ini sirah. Jadi kata Dr. Mustafa As-Sibai, 5 sebab kenapa perlu mengkaji sirah. Ini termasuklah Maulid Rasul. Nah, yang pertama dia cerita kepada kita, yang mana sirah ini merupakan istimewa kerana dia menceritakan tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh yang paling sahih, tokoh yang paling baik, tokoh yang terbaik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia biasa hebat, tapi kehebatan mereka tidak dapat nak menandingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya. Itu sebab yang kita kaji sirah lah. Sebab itu dia kata tidak terdapat dalam mana-mana sirah Nabi dan Rasul yang banyak dia kata tidak terdapat dalam mana-mana sirah Nabi dan Rasul terdahulu yang telah banyak berlaku campur aduk dan tokoh tambah tokoh apa tokoh tokoh tambah tokoh tambah payah nak sebut ada. Masya-Allah, payah tuan-tuan. Anda duk ngaji Quran ngaji Quran sebab orang Kedah kan, kita duk ngaji kat guru-guru kampung di kampung tu. Baik tu orang Kedah, dia baca Quran, wadduha wal laili idza saja, faqad kana lakum. Nak ubah perkataan duk papa tu lama mana tuan-tuan. Duk ngaji kat guru dulu, bukan pa. Tapi kita dah sebut pa sebab orang Kedah sebut pa penampak pa juga. Jadi susah juga nak sebut tu. Tak apalah, cerita saja. Allahu akbar, masya-Allah. Nah, itu dia lah. Sebab dikatakan sirah Nabi Musa dalam Taurat dipalsu dan dipindah oleh orang Yahudi. Tu sirah Nabi Musa, tapi sirah Nabi Muhammad tidak. Itu nak cerita ya. Itu nak cerita. Yang kedua, kenapa kita perlu mengkaji sirah? Karena sirah kehidupan Rasul dalam setiap peringkat, ianya bermula daripada perkahwinan mak bapak dia, mak bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa kelahiran, zaman kanak-kanak, zaman remaja, zaman diangkat menjadi Rasul, perjuangan dakwah dan tarbiyah sehinggalah dia wafat. Maknanya sampai begitu sekali disusun, dicerita. InsyaAllah sirah Nabi. Ya.
Nabi dilahirkan pada hari apa, di mana, siapa mak ayah dia, siapa mak bapak dia, zaman kanak-kanak dia bagaimana, dicerita secara terperinci. Itulah kitab Sirah Ibnu Hisham adalah kitab induk. Sirahnya di sinilah kitab induknya. Kemudian diperluaskan oleh ulama-ulama yang berikutlah. Termasuklah kitab Sirah Rahiqul Makhtum, Fiqh Sirah, dan berbagai-bagai lagi kitab sirah yang muktabar. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, ini dicerita pada kita. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu mengkaji sirah? Karena dia menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan risalah yang tidak terkeluar daripada sifat kemanusiaan. Nabi itu manusia. Kita dok ngaji tauhid. Sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Mustahil 4. Harus 1. Harus apa? Nabi bersifat seperti manusia biasa. Dia kahwin, dia makan, dia minum macam manusia biasa. Inilah disebutlah kepada kita tidak terkeluar dari sifat kemanusiaan. Itu maksudnya lah. Lalu tidak ditambah dengan dongeng dan unsur-unsur ketuhanan, seperti mana kisah Nabi Isa alaihi salam diriwayatkan oleh orang Kristian yang mana menghilangkan sifat kemanusiaan yang tidak boleh dijadikan contoh oleh manusia dalam kehidupan peribadi dan masyarakat. Baik itu Nabi Isa ni diangkat sebagai Tuhan dan sebagainya lah. Itu yang kita duk ngaji itulah, Trinity itu. Allahu Akbar. Sampai ke tahap tu. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Allahu Akbar. Yang keempat, kenapa perlu mengkaji sirah? Dia mengatakan bahawa ianya meliputi setiap sudut kemanusiaan yang dimiliki manusia. Hidup remaja adalah amanah dan juga berakhlak mulia. Merupakan pendakwah yang mencari cara paling baik agar dakwahnya diterima. Ini disebutlah. Dan dia mencurahkan seluruh tenaga dan usahanya semaksimal. Baik itu Nabi buat kerja Islam full time, bukan kerja part time dah. Itulah kerja Nabi sampai dakwah, sampai Islam, dan alhamdulillah hak ni lah sampai kepada kita pada hari ini. Kalau tidak, wallahu a'lam, tak sampai kepada kita. Ini antara yang disebutlah kepada kita. Yang akhirnya, kenapa kita perlu mengkaji? Yang kelima, dia mengatakan sirah menjadi dalil tiada keraguan tentang kebenaran risalah dan kenabiannya. Jadi manusia yang kamil, yang sempurna, yang lengkap telah melalui perjalanan dakwah bukan dengan cara yang pelik, bukan dengan cara mukjizat. Dia pergi dakwah, ada orang ikut, ada orang tolak, ada orang menentang, ada orang mengikut. Hatta dalam peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, dia ditentang oleh penduduk Saqif dengan membaling batu dan sebagainya. Dikatakan sehingga berdarah kaki-kaki Nabi. Maknanya Nabi nak buat kerja dakwah pun melalui sedemikian rupa, apatah lagi kita. Kita kalau orang tak nak ikut ni, tak apalah, biasa. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tahu, kita di Putrajaya ni banyak surau. Banyak surau. Kalaulah surau kita ni, surau Al-Aziz ni, anda kategorikan antara surau yang ramai lah. Yang ramai mari mengaji, yang ramai mari sembahyang Jumaat. Ni di Putrajaya. Anda nak cerita, ada setengah-setengah surau nak pergi ceramah maghrib, sampai dah masuk maghrib tak ada lagi orang buka pintu. Tu cerita ada tu.
Putrajaya ni bukan diikut dihang. Kalau diikut dihang tu cerita lain lah. Ni Putrajaya, tuan-tuan. Ada tempat yang pergi tu pendengarnya tak sampai 10 orang. Anda tanya jawatan kuasa. Anda kata aku anak aku ustaz tua. Aku ustaz tua. Mungkin orang nak cari ustaz muda. Dia kata ustaz muda ke ustaz tua ni kira ni je lah. Ni lah ada. Itulah 4-5-6 orang tu. Allahu Akbar. Sedangkan itu merupakan sunnah. Mengaji ni adalah merupakan sunnah. Kalau tak mengaji, tuan-tuan nak dapat mana ilmu? Ini yang Nabi kata, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Nabi kata sesungguhnya hati-hati manusia ni berkarat belaka. Sahabat tanya bagaimana nak rawatnya? Nabi kata pertama tilawatul Quran. Disebut tilawah. Ulama kata tilawah ni di samping kita nyata tadabbur, di samping kita memahaminya, dan termasuklah kita membacanya. Itu tuan-tuan, baca Quran dapat pahala kalau pun tak tahu makna. Tak tahu makna pun, tapi dapat pahala. Ya. Kemudian Nabi kata wazikrul maut, ingatkan mati. Ingat mati ni di mana? Inilah dalam majlis-majlis yang macam ni, tuan-tuan. Tempat lain tak ada dah. Ada di tempat kerja kita tak ada dah, orang tak bercakap dah bab dia mati, bab ilmu, bab apa ni. Inilah antaranya dah. Inilah di antaranya lah. Allahu a'lam, tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya perjalanan Nabi ni bukan secara luar biasa, tak ada. Maknanya secara manusia yang normal. Maknanya melalui proses yang samalah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati, kenapa kita dituntut beriman kepada Rasul? Rukun iman ada berapa, tuan-tuan? Rukun iman ada 6. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman dengan para rasul-rasul. Beriman dengan para rasul-rasul. Persoalannya, kenapa kita dituntut beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Ini katanya dituntut kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh kita taat seluruh dan tinggalkan larangan dengan rasa senang hati. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Allah sebut di dalam surah Ali Imran ayat 132. Hendaklah kamu mentaati Allah dan Rasul. Taat Allah dan taat Rasul. Mudah-mudahan kamu akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia antara lain. Begitu juga Allah sebut qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah sebut. Cantik tuan-tuan ayat ni. Allah kata, katakanlah jika kamu kasihkan Allah, ikutlah aku, yakni ikutlah Nabi. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ni kita semua tuan-tuan ada dosa. Ada orang kata dia tak ada dosa. Nabi kata kullu ibnu Adam khata'. Tiap anak Adam ni ada buat salah. Ada buat salah. Dan tiap-tiap kesalahan itu hendaklah dianya bertaubat kepada Allah. Siapa tak ada dosa? Para nabi, para rasul. Mereka adalah maksum. Kita semua. Tu imam tak ada dosa, tu imam pun dosa juga. Ustaz pun ada dosa juga. Pendek kata, manusia ni adalah kesalahan dia, adalah dosanya. Baik, itulah kata Allah, innal hasanat yuzhibna sayyi'at.
Orang yang buat baik, Allah hapuskan segala dosa-dosa kecilnya. Kita mari duduk dalam majlis ilmu ni, Allah ampun dosa-dosa kecil kita. Sebab itu dia kata, dari satu waktu ke satu waktu, dari Jumaat ke Jumaat, dan dari satu umrah ke satu umrah, kafarah, Allah akan ampun dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Tentang itu cara Allah nak ampun. Tapi dosa-dosa besar tak dapat, tidak mesti dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kata ulama, jangan kita tangguhkan bertaubat. Maknanya pagi sekali dan petangnya sekali sekurang-kurangnya. Pagi ni hak takut dosa di malam hari, hak petang tu takut yang di siang hari itu kita terlibat dengan dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu di antaranya. Jadi jika kamu kasihkan Allah, ikutlah aku, ikut Nabi. Ikut Nabi. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah tuan-tuan, walaupun kita buat dosa, ya, tapi Allah masih menyayangi kita. Allah masih sayang kita. Allah bagi rezeki kat kita. Nah, agak-agaknya kalau Allah stop, Allah tak bagi rezeki kat kita, agak-agak macam mana tuan-tuan? Allahu Akbar. Baik itu kata ulama, kebaikan yang kita buat tu sedikit kalau nak dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Buat sikit je. Yang kita duk sebut sembahyang sikit, zakat belum tentu awak keluar. Tak cukup syarat awak keluar macam mana nak? Haji belum tentu pergi buat haji. Tak. Puasa sebulan tak. Tetapi Allah bagi nikmatnya cukup banyak. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah baca satu cerita Abid. Abid ni dia telah beribadat selama 500 tahun. 500 tahun. Zaman dulu orang umur panjang, ada sampai 1000 tahun dan sebagainya. Di saat dia mati, dia kata dia boleh masuk syurga dengan sebab amal. Lalu Allah kata, kamu tidak boleh masuk syurga dengan amal. Sebaliknya, kamu masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah. Bukan dengan sebab amal kita, walaupun 500 tahun. Lalu dia protes. Apabila dia protes, diambil amalan 500 tahun berada di satu pihak, dan Allah ambil nikmat mata ni, mata yang Allah bagi ni, letak di satu pihak yang lain, buat timbangan yang mana lebih besar, yang mana lebih berat, yang mana lebih banyak. Mana terdapat di sana nikmat Allah bagi mata ni, dapat melihat ni, nikmatnya jauh lebih besar daripada 500 tahun kita beramal. Masya-Allah tuan-tuan. Mata ni. Ni belum lagi telinga. Tuan-tuan tak apalah, telinga dengar elok lagi. Ana dah ada masalah dah telinga ni. Itu duk pakai alat telinga ni. Maksudnya tidak dengar seperti yang pernah kita dengar dulu. Maknanya ada gangguan. Maknanya ni sikit je. Kalau orang kata nak bayar 10,000 nak ambil balik kepada yang asal, sanggup tuan-tuan? Wallahualam, ni baru satu. Begitulah setengah kawan-kawan kita mata tak nampak. Anda nampak lagi tadi, nampak lagi mata. Bolehlah lagi baca Quran tak pakai spek, boleh lagi lah. Jadi maknanya, ada kawan-kawan kita tak nampak tuan, tak ada spek, tak boleh baca. Masya Allah. Inilah yang Nabi kata, rebutlah 5 sebelum datangnya 5. Rebut 5 sebelum 5, zaman muda sebelum tua, zaman sihat sebelum sakit. Itu dah tu. Dah sakit tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Kita tak tahu bila nak sakit pun kita tak tahu. Kita kata kita baru 50, kita kata contoh. Berapa ramai kawan kita yang umur 50 pun dah jatuh sakit.
Ustaz lah sakit dulu, ustaz tu belum tentu juga corona tu Haji Dawud. Tak. Walaupun kita tahu, tak tahu. Jadi maknanya Allah punya kuasa. Allah punya kuasa. Jadi tuan-tuan, anda nak ingat ni hak muda-muda ni, alhamdulillah lah boleh mari surau. Dan gunalah zaman muda ini untuk kita lakukan sebanyak mungkin amal ibadat. Masya Allah, masa muda ni. Kita tak tahu apa akan berlaku nanti setelah mana kita tua. Suatu ni ajan. Allahu Rabbi astagfirullah. InsyaAllah kita ambil sikit masa lagi dah. Masa sikit lagi nak selesaikan sedikit lagi insyaAllah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa tanggungjawab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa dia tanggungjawab kita? Maka kata ulama, tanggungjawab terhadap Rasulullah, kita membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda dan kita mentaati segala suruhannya dalam semua aspek. Maka segerakanlah mengikut apa yang diradai dan jauhkanlah apa yang dibenci. Sebab itu kata Nabi, bertuahlah orang yang beriman dengan aku tetapi tidak pernah melihat aku. Maknanya kita beriman dengan Rasulullah, tak pernah tengok Rasulullah. Wallahu a'lam lah. Ini antara lain yang disebutkanlah kepada kita, masya-Allah. Jadi berkaitan dengan tuntutan beriman kepada Rasul ni, maknanya kita nak kena didik hati-hati kita supaya kita redha dengan Rasul dari segi perkataan dan tindakan dalam setiap tempat dan ketika. Maknanya begitu. Ini dah nak kena didik tuan-tuan. Dia bukan nak boleh mari secara begitu, nak kena didik supaya redha dengan Rasulullah, nak kena ikut apa yang disebut oleh Rasulullah setiap masa. Bukan masa duduk dalam masjid aja ikut Rasul, luar tak ikut. Ada orang macam tu tuan-tuan. Jadi maknanya di mana saja tempat. Ana nak bawa satu kisah yang mana Tabib bin Qais, dianya pernah bercakap dengan Nabi dengan suara yang tinggi. Cakap suara kuat. Sebab itu orang Kedah dia bercakap kuat. Orang Kedah tak boleh cakap bisik-bisik dah. Oi, hang nak pergi mana? Tu dia cakap dia kuasa. Jadi ada seorang sahabat ni, Tabib bin Qais ni, dia bercakap dengan suara yang tinggi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat yang mana Allah menegurnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah sebut cerita ni. Allah sebut cerita ni. Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi. Cakap dengan Nabi, suara kamu hendaklah rendah, tidak boleh melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain. Jadi kita cakap sama-sama kawan-kawan tu, mungkin begitulah kot. Mungkin begitulah. Allahu Akbar. Supaya tidak hapus pahala amalmu sedangkan kamu tidak menyedarinya. Maka dengar ayat ni, sahabat yang mana Tabib bin Qais tadi menangis, yang mana dia merasakan ayat ni ditujukan kepada dia, sebab dia bercakap dengan suara yang kuat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkurung dalam rumah dia. Dia tak keluar rumah. Dia kata dia tak keluar dalam rumah. Sehinggalah sampai satu masa sahabat-sahabat pergi ziarah dia.
sahabat ziarah. Dan dulu ni kalau tak nampak sahabat ni pergi ziarah, lah ni pindah setahun pun tak tahu ni. Sepetahun dah tak ada dah. Mana pindah dah ustaz dah kata. Nah, dulu 5 waktu tu kalau sahabat tak ada pergi masjid, tanya macam mana sahabat kita. Maknanya bertanya khabar. Lah ni tak ada tanya khabar dah tuan-tuan. Nah, wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Itu dia. Jadi apabila tak nampak Taib bin Qais ni, sahabat pergi ziarah. Pergi ziarah dia. Dia kata pergi ziarah. Dan dia pun berkata, sesungguhnya aku telah mengangkat suaraku lebih daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah turunkan ayat tersebut. Aku rasa Allah memarahi aku, dan tentulah aku akan dimasukkan ke dalam neraka. Ni sahabat tadi rasa sampai begitu sekali lah. Sampai begitu sekali. Jadi apabila diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun sebut, Nabi bersabda, Nabi kata sesungguhnya dia tabib tadi ahli syurga, bukan ahli neraka dah, ahli syurga. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kita perlu mencontohi Rasulullah dalam membentuk ummah atau generasi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikenalilah dengan generasi Al-Quran yang unik. Jilul Quran yang kita dah baca tu. Jil Quran ni, generasi Al-Quran yang unik ni, maknanya orang yang faham sungguh, orang yang menghayati sungguh Al-Quran yang telah mereka baca dan sebagainya lah. Allahu Akbar. Mereka menerima arahan seperti mana dikatakan komando menerima arahan daripada ketua. Sebut kata buat, tak ada dah kata nanti dulu itu ini, tak ada dah. Maka menjadi sunnatullah. Islam tidak boleh dilaksanakan secara individu. Nak buat seorang tak boleh, tuan-tuan. Sebab itulah dia suruh kita buat dalam bentuk organisasi, dalam bentuk jamaah, untuk berhadapan dengan berbagai-bagai ancaman musuh dalam bentuk yang tersusun. Inilah disebut oleh Sayyidina Ali, al-haq bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Ini disebut yang mana kebenaran yang tidak mempunyai perancangan semestinya dikalahkan oleh kebatilan yang ada perancangan. Allahu Akbar. Kita nak buat baik tapi tak nak buat apa-apa. Tapi orang nak buat jahat, dia ada perancangan. Inilah antara lain yang disebutkanlah kepada kita. Wa akhiran, yang akhiran. Okay. Jadi kita perlu sentiasa terikat dengan Islam sehingga kita dapat merasai sungguh-sungguh nikmat seperti mana yang dijanjikan oleh Allah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika mana kamu bermusuh-musuhan zaman jahiliah dahulu, lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga mana kamu bersatu padu dengan nikmat Islam, maka menjadikanlah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Itulah di antara lain yang disebutkanlah kepada kita. Wallahu alam. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang ana sebutkan tadi, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita. Dan pedoman inilah insya-Allah yang dapat kita fahami. Dengan kepahaman ini jugalah akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi itulah yang dapat kita
sama-sama menghayati pada malam ini insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan tak boleh panjang-panjang kuliah ni. Ada satu surau ana pergi baru ni Putrajaya ni. Dia cerita malam tadi ustaz, ada ustaz mari ceramah berhenti pukul 9. Berhenti pukul 9. Jadi dia kata jamaah gelisah belaka. Ada yang tunjuk begini, bermacam-macam reaksi lah. Tapi ustaz tu buat tak ada apa-apa. Pukul 9 dia kata berhenti. Anak kata pasal apa cerita kat anak ni? Oh, rupa-rupanya nak ingat kat anak jangan panjang-panjang. Tu jangan panjang-panjang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi